Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya pada pagi ini. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang wuduk sempurna. Kita nak belajar tentang cara berwuduk. Kemudian kita nak tengok perkara yang membatalkan wuduk dan juga perkara yang makruh ketika kita berwuduk. Okey, nanti kita lihat bersama-sama. Hari ini murid-murid bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, buka buku teks muka surat 98. Kita akan belajar muka surat 98 hingga muka surat 100. Okey, jom kita belajar bersama-sama. Wuduk sempurna, rukun dan sunat. Okey murid-murid, perhatikan rukun berwarna biru dan sunat berwarna merah. Okey murid-murid boleh lihat tulisan yang berwarna biru dalam gambar di bawah itu adalah rukun, manakala yang berwarna merah itu adalah sunat. Apa itu rukun murid-murid? Rukun kita kena buat semasa mengambil wuduk. Kalau tak buat rukun wuduk tersebut, maka wuduk kita tidak sah. Manakala yang warna merah sunat tu pula, kita buat, kita dapat pahala sunat. Kalau tak buat, tak dapatlah pahala. Tapi Nabi suka kalau kita buat perkara-perkara sunat. Dan Nabi sangat suka dan sayang orang yang menjaga sunnah Nabi. Okey, kita lihat yang pertama. Apa yang kita kena buat? Bersugi. Bersugi tu macam kita gosok gigi tu. Okey, yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga pula, membasuh tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Macam mana tu? Kita basuhkan pergelangan tangan kita sebanyak 3 kali. Yang keempat, kita berkumur-kumur. Masukkan air dalam mulut, lepas tu kumur-kumur sebanyak 3 kali. Okey, boleh. Seterusnya kita lihat yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Murid-murid tadah tangan, masukkan air dan masukkan dalam hidung sebanyak 3 kali. Okey, kita lihat seterusnya yang keenam. Okey, kita membaca niat ketika membasuh muka. Okey, murid-murid waktu nak membasuh muka tu kita baca niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Kena baca niat dulu waktu kita nak basuh muka. Okey, boleh murid-murid? Kita teruskan lagi. Yang ketujuh, okey, kita membasuh muka kita sebanyak 3 kali. Tadah tangan dekat air tu kita basuh muka kita dengan rata sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya yang ke-8, membasuh tangan hingga ke siku. Basuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Kena mulakan dengan tangan kanan dahulu tau. Jangan mula dengan tangan kiri. Buat tangan kanan dahulu, baru buat tangan kiri. Berapa kali? 3 kali. Seterusnya yang ke-9, menyapu sebahagian air dekat kepala. Okey, ambil air, sapu dekat kepala sebanyak 3 kali. Dan sunat membasuh keseluruhan kepala. Kalau boleh, buat semua kepala kita basahkan pun lagi bagus, dapat pahala sunat. Okey, kita lihat yang ke-10, membasuh telinga sebanyak 3 kali. Okey, murid-murid ambil air, masukkan dalam telinga, kemudian basuh telinga kita sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang ke-11, membasuh kaki hingga buku lali. Basuh kaki hingga buku lali dimulai dengan kaki kanan sebanyak 3 kali. Buat dengan kaki kanan dahulu tau. Dah selesai kaki kanan, baru buat kaki kiri pula. Basuh bersih-bersih. Dan yang ke-12, tertib. Tertib ni apa maksudnya? Kita mengikut urutan daripada satu sampai yang akhir. Okey, dan yang terakhir sekali, kita membaca doa selepas mengambil wuduk.
Ikut Ustaz baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sekadar tu untuk cara mengambil wuduk pada hari ini. Alhamdulillah murid-murid, tadi kita dah perhatikan cara bagaimana berwuduk. Sekarang kita nak lihat perkara makruh dan juga perkara yang membatalkan wuduk. Murid-murid dikendaki buka muka surat 100. Okey. Fahami dan hayati. Kita tengok sama-sama. Dia punya arahan dia. Perkara makruh. Tajuk dia perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Sekarang Ustaz besarkan. Murid-murid lihat. Perkara yang makruh ketika berwuduk. Apakah yang menyebabkan makruh? Makruh ni Allah tak suka. Jadi Allah tak suka, kita jangan buat. Boleh faham tak? Kalau tanya apa itu makruh? Makruh ni perkara yang Allah tak suka. Bila kita buat, Allah tak suka. Jadi kita tengok apa yang pertama. Bercakap. Patutlah kita ambil wuduk, kita bercakap-cakap. Contoh, kau tengok cerita apa malam tadi kan sambil berwuduk. Boleh tak? Tak boleh. Jangan buat macam tu. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Kita membazir. Kita buka air kuat-kuat. Lama-lama lepas tu kita main-main ambil wuduk. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ia adalah amalan syaitan. Syaitan yang suka membazir. Kalau kita buat macam tu, samalah kita nak ikut jadi macam kawan syaitan. Okey, yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Tadi Ustaz ada beritahu kan, cara ambil wuduk, kita kena guna tangan kanan dulu, anggota kanan dulu. Kalau tangan kanan dululah. Kalau kaki kanan dulu. Boleh. Okey, kalau kita buat kaki kiri, hukum dia makruh. Kalau kita kaki kan, kita mulakan kaki kiri dulu. Boleh tak? Tak boleh. Makruh hukum dia. Okey, seterusnya yang keempat. Meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Nak minta tolong orang, suruh basuhkan. Mak ambilkan air wuduk ni boleh tak? Contoh kan. Boleh tak kita suruh mak kita? Tak boleh. Sebab apa? Sebab makruh hukumnya. Kecuali lah kita tengok atuk kita dalam keadaan sakit. Atuk kita dah berbaring kan. Terbaring dia tak boleh nak ambil wuduk. Jadi atuk kita panggil, Ilman, tolong Ilman, Putra, tolong Putra, Nazri, tolong Nazri kan. Atuk kita panggil kita kan, Faiz, tolong Faiz. Kita pun tolong. Ani kan, atuk panggil kan, Anaki, tolong. Jadi atuk kita datang, kita tolong ambilkan wuduk untuk atuk kita. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Tapi kalau saja-saja kita suruh mak kita ke ayah kita ambilkan wuduk, maka hukumnya makruh. Okey, boleh faham? Kita teruskan lagi kepada perkara yang membatalkan wuduk. Okey, tengok perkara yang membatalkan wuduk. Okey, dengar betul-betul apa yang menyebabkan wuduk kita terbatal. Okey, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Maksudnya sama ada kita keluar air kencing ke, kita terbuang air besar ke kan, maka hukum dia kita dah ambil wuduk, lepas tu kita buang air besar, buang air kecil, maka hukum dia terbatal lah wuduk kita. Okey, yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Kita dah ambil wuduk ni, nak tunggu azan asar contoh kan, petang kan, mata mengantuk lah, baring kejap lah, kita mengiring ke kanan. Tiba-tiba kita bangun, kita dah terlentang, kita dah tengok ke atas. Waktu tu hukumnya terbatal lah wuduk. Sebab kita punya punggung tak tetap. Kalau kita tidur mengiring ke kanan, waktu kita bangun pun masih mengiring ke kanan, maka hukumnya sah lagi wuduk kita. Sebab apa? Ditakuti waktu kita berpusing-pusing. Contoh kan, kita tidur kan tak tahu, kadang-kadang kita terpusing kiri, terpusing kanan, terpusing kiri. Takut-takut waktu tu keluar angin, kita terkentut masa kita tidur, maka hukumnya terbatal. Dan yang ketiga, hilang akal seperti mabuk ataupun pitam. Hilang akal. Contoh orang mabuk kan, ataupun pitam kan, dia tiba-tiba jatuh, bom, pengsan. Maka hukum dia terbatal lah wuduk dia. Dia kena buat apa murid-murid? Dia kena ambil wuduk semula. Okey, seterusnya yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Contoh, kita terpegang kulit mak kita,
Batal tak sembahyang kita? Tak. Tapi contoh kan, ustaz bagi contoh, kita pergi sekolah agama kan, kalau kat sekolah yang sekarang ni tak ada lelaki, tak ada perempuan, semua lelaki je. Okey, budak kita pun terpegang, bukan sengaja pegang, kita terpegang. Kalau sengaja batal, terpegang pun batal, kita tersentuh, maka hukumnya batal lah kita punya air sembahyang tadi. Jadi kena ambil, buat apa? Kena ambil semula lah wuduk tu. Nanti kita tengok apa maksud mahram ni. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Dah ambil wuduk ni saja gatal tangan kita ni, tiba-tiba kita pegang kita punya kemaluan yang depan dengan yang belakang. Maka hukumnya terbatal lah wuduk. Kena ambil wuduk semula. Jadi yang pertama tadi, keluar sesuatu daripada kubul. Yang kedua, tidak tetap punggung. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, tersentuh ataupun bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang terakhir sekali, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Okey, kita lihat sikit apa itu mahram. Tadi kan ustaz cakap mahram kan. Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Orang yang haram kita bernikah dengannya. Okey, mahram ni orang yang kita tak boleh nikah. Contoh siapa mahram? Mak kita, adik kita perempuan, kakak kita. Yang tadi ni dia kata bukan mahram. Maksudnya orang yang kita boleh kahwin. Kan, kawan kita perempuan, kan, orang yang kita boleh kahwin dengan dia, maka hukumnya tak boleh bersentuh. Kalau sentuh, maka terbatal wuduk. Tapi kalau mahram tadi yang disebutkan kat sini, iaitu orang yang haram kita bernikah. Contoh macam mak, kita pegang tangan mak, batal tak wuduk? Tak batal. Okey, nanti kita buat tugasan bersama-sama. Sekadar tu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih murid-murid.